Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya teruskan lagi dengan pembelajaran yang seterusnya, iaitu berkenaan dengan pemahaman. Okay, untuk hari ini saya akan menerangkan tentang pemahaman petikan umum. Maksudnya fokus saya pada hari ini hanya untuk petikan umum sajalah. Untuk pengetahuan kamu, seperti yang kita dah belajar sebelum ini, pemahaman mempunyai dua jenis petikan, iaitu petikan umum dan juga petikan sastra lah. Okey, untuk setiap soalan pemahaman, biasanya soalan pemahaman ini mempunyai bentuk soalan yang sebeginilah. Dia mempunyai bahan 1 dan bahan 2. Apa yang dalam bahan ni terpulanglah kepada penggubah soalan, macam seperti yang ada soalan dalam buku kerja ini, soalannya berbentuk petikan lah. Bahan ni berbentuk petikan. Ada sesetengah soalan dia berbentuk sajak, yang itu selalunya dalam pemahaman petikan sastra. Okey, untuk hari ini para pelajar boleh buka muka surat 38 dan 39 dalam buku kerja. Saya akan ajar kamulah secara ringkas. Okey. Saya terus masuk kepada soalan. Kamu baca dahulu petikan ni. Kamu wajib baca bahan 1 dan bahan 2. Baca dan fahamkan, kerana soalan biasanya berkisarkan tentang bahan 1 dan bahan 2. Okey, saya ulang sekali lagi tentang format soalan pemahaman. Okey, untuk soalan pertama biasanya berkenaan dengan maksud. Okey, maksud ini tipsnya para pelajar perlu menukar perkataan-perkataan yang diberikan secara sinonim. Okey, maksudnya di sini para pelajar perlu cari perkataan yang sama maksud. Contoh, soalan begini dia kata berikan maksud sumber pendapatan. Jadi, pelajar perlu cari perkataan sumber ni. Apa yang sama maksud dengan sumber? Perkataan sinonim sumber. Begitu juga dengan pendapatan. Apakah maksud ataupun apakah sinonim pendapatan? Okey, bila pelajar dah jumpa, baru tulis jawapan. Okey, tips yang seterusnya, untuk soalan pemahaman ini, para pelajar perlu gunakan ayat gramatis. Jangan seperti ni. Yang ini skema jawapan ni bentuknya tidak gramatis lah. Poin-poin sahaja. Untuk menjawab soalan pemahaman, para pelajar perlu menjawab menggunakan ayat gramatis ataupun menyalin kepala ayat. Okey, nanti saya akan tunjuklah bagaimana bentuk jawapan. Sekarang ni saya nak terangkan tips dulu. Tips untuk setiap soalan. Okey, tips untuk soalan pertama tadi, para pelajar perlu tukar perkataan ataupun perkataan-perkataan yang diberi ini secara sinonim. Maksudnya berikan perkataan sinonim perkataan tersebut. Contoh, kalau di sini dia letak mengangkat martabat. Contoh di sini kan, dia letak perkataan lain. Mengangkat martabat. Mengangkat martabat. Contohlah. Maksudnya, pelajar perlu cari. Mengangkat ni apa? Perkataan yang sama maksud dengan mengangkat. Yang sama maksud dengan mengangkat ialah menjunjung contohnya. Ataupun menjulang. Menjulang lah. Ataupun menjunjung. Kemudian, martabat. Apa yang sama maksud dengan martabat? Apa dia? Menjulang martabat. Contoh yang sama dia apa? Maruah ataupun image. Okey, contohnya lah. Jadi, perkataan yang sama, contoh berikan maksud mengangkat martabat. Contohlah kan. Okey, maksud mengangkat martabat ialah menjulang maruah ataupun menjulang image. Okey, ini contoh sahajalah. Contoh cara menjawab. Maksudnya pelajar perlu tukarkan yang sama maksud setiap perkataan. Apa sinonimnya? Okey, lagi satu, pelajar jangan buat begini. Poin-poin. Perlu ada kepala ayat di depan ni. Apa dia? Maksud sumber pendapatan ialah punca perolehan. Okey, nanti saya tunjuk jawapan penuh lah. Okey, soalan kedua. Soalan kedua ini tipsnya para pelajar perlu baca ayat pertama ni. Merujuk bahan 1 dan bahan 2. Okey, sesetengah soalan dia tak guna merujuk bahan 1 dan bahan 2. Dia akan gunakan merujuk semua bahan. Okey, merujuk semua bahan contohnya kan. Dia tulis dekat sini merujuk semua bahan. Okey, kalau begitu maksudnya samalah juga artinya. Semua bahan yang ada dekat sini lah. Kalau ada 3 bahan, 3 bahan lah. Kalau ada 1 bahan saja, 1 bahan lah. Tetapi untuk soalan ini dia dah siap tuliskan merujuk bahan 1 dan bahan 2. Jadi kena tengoklah bahan 1 dan bahan 2. Nyatakan persamaan dan perbezaan antara kepentingan bidang aquaculture dan bidang penternakan lembu. Dia nak persamaan.
Persamaan kepentingan bidang aquaculture dan perbezaan dia lah. Persamaan, soalan ni nak dua perkara ialah persamaan dan perbezaan. Okey, tips untuk soalan begini selalunya para pelajar kena cari jawapan dalam bahan 1 dan bahan 2. Jawapan ada dalam bahan 1 dan bahan 2. Para pelajar tak perlu fikir di luar kotak. Maksudnya, jawapan tu kena cari dalam bahan 1 dan bahan 2. Cari, baca sahaja, kemudian tengok soalan tu nak apa, keluarkan. Cuma untuk soalan yang begini, para pelajar kena hati-hatilah. Sebab dia dah sebut situ kan, merujuk bahan 1 dan bahan 2. Maksudnya, kena ambil daripada kedua-dua bahan. Jangan ambil bahan 1 sahaja. Kamu tak sentuh pun isi dalam bahan 2. Salah. Para pelajar kena sentuh. Bahan 1 ambil 1 isi, bahan 2 ambil 1 isi. Itu contohlah. Kalau para pelajar nak ambil 2 isi dalam bahan 2, dalam bahan 1 2 isi, bahan 2 pun 2 isi, tak ada masalah. Yang penting kena ambil daripada kedua-dua bahan. Okey, untuk soalan ketiga, tipsnya pendapat lah. Pendapat kamu berapa isi yang kamu perlu bagi? Tengok markah. Dekat sini 3 markah kan? Jadi maksudnya bagilah 3 markah. Nak selamat. Walaupun sebelum ni saya pernah pesan, kalau subjek bahasa Melayu, kamu jangan lupa ada markah bahasa dalam setiap jawapan kamu kan. Jadi maksudnya di sini sebenarnya 3 markah, 1 markah ni markah bahasa lah. Cuma untuk spare tayar, saya pernah pesan selalu untuk spare tayar, para pelajar janganlah bagi 2 isi sahaja. Walaupun 2 isi untuk markah, 1 isi untuk bahasa, tetapi di sini saya nak para pelajar ingat perlu sediakan spare tayar simpanan. Maksudnya kalau soalan 3 markah, bagilah 3 isi. Tak haram pun kata orang tu, okey. Tak dilarang pun. Kamu tak kena pukul, tak kena denda pun. Sekiranya bagi 3 isi. Bagi lebih tak ada masalah, bagi 3 isi. Okey, walaupun nanti 2 isi kamu betul, 1 lagi isi pun, kalau betul sekalipun, penanda akan tanda jugalah 3 isi tersebut. Markahnya tetap 3. Sebab isi yang dikehendaki cuma 2 kan. Ataupun ikutlah skema. Skema pada tahun tersebut bagaimana skemanya. Jadi nak selamat kamu perlu bagi 3 lah. 3 markah. Bagi 3 isi. Okey, bagi 3 isi sebabnya ada 3 markah. Nak selamat bagi 3 isi. Ikut markah. Okey, soalan keempat pun sama. Soalan kebat. Markahnya 4 markah. Okey, nak selamat macam saya cakap ikut markah. Bagilah 4 isi. Okey, untuk soalan kebat. Untuk soalan pendapat ni. Soalan pendapat, nak selamat, kamu kena tengok markah ni berapa. 3 markah, 4 markah. Begitu juga dengan soalan yang atas ni. Boleh juga kamu nak agak berapa isi yang perlu kamu bagi. Okey, 3 markah kan. Jadi, nak tak nak para pelajar kena bagilah 3 isi. Nak selamat bagi 3 isi. Okey, kemudian, kalau yang di atas ni pun sama sebenarnya. Yang ini 2 markah lah. 2 markah sebabnya jangan lupa ada markah bahasa. Kalau kamu jawab poin-poin sebegini saja, kamu akan tolak 1. Kamu tak dapat markah penuh. Kamu akan dapat 1 sahaja di sini. Walaupun jawapan kamu isinya betul, tapi disebabkan kamu jawab poin, kamu tak akan dapat 2 markah. Kamu akan dapat 1 markah. Sama juga soalan yang kedua ini. Andai kata jawapan kamu betul, isinya betul, tetapi kamu jawab bentuk poin, kamu tak akan dapat 3 markah. Kamu akan dapat 2. Seterusnya sama juga. Markah bahasa ada dalam setiap jawapan. Jangan lupa, kamu belajar kursus bahasa Melayu. Dalam setiap jawapan ada markah bahasa. Okey. Jom kita bincang soalan. Okey, soalan pertama tadi. Okey, berdasarkan bahan 2, berikan maksud sumber pendapatan. Okey. Tipsnya untuk jawab soalan pemahaman, macam saya cakap, perlu ada kepala ayat. Salin balik kehendak soalan dia apa? Kepala ayat dia. Maksud sumber pendapatan. Okey, tulis maksud sumber pendapatan ialah punca keuangan. Sebab apa punca? Sumber ni sama maksud dengan punca, betul. Kemudian keuangan ni sama maksud dengan pendapatan. Jadi jawapannya maksud sumber pendapatan ialah punca keuangan. Okey, dapatlah 2 markah begini. Sebabnya kamu ada isi, betul isinya, kemudian ada markah bahasa. Markah bahasa apa? Sebabnya para pelajar tak jawab menggunakan poin. Para pelajar menjawab menggunakan ayat penuh. Okey, ini jawapan dia. Maksud sumber pendapatan ialah punca keuangan. Okey, soalan kedua. Merujuk bahan 1 dan bahan 2, nyatakan persamaan dan perbezaan. Okey, soalan ini ada 2. Persamaan dan perbezaan antara dalam kepentingan bidang aquaculture
dengan bidang penternakan lembu. Okey, maksudnya apa? Berdasarkan bahan 1 dan bahan 2 ni, apakah persamaan kepentingan? Okey, persamaan kepentingannya maksudnya ni, kepentingan ni sama maksud dengan manfaat, kelebihan, kebaikan. Okey, apa kepentingan penternakan aquaculture? Okey, aquaculture ni dengan lembu, penternakan lembu. Apa persamaan? Persamaan antara dua ni. Memberi apa? Okey, persamaan, okey, kamu nampak di sini saya dah bagi jawapan. Persamaan kepentingan bidang aquaculture dengan bidang penternakan lembu ialah mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, maksudnya bila soalan minta persamaan, kedua-dua bidang aquaculture dan bidang peternakan lembu ini mewujudkan peluang pekerjaan. Di mana kamu jumpa jawapan ni? Okey, maksudnya di sini kepentingan mewujudkan peluang pekerjaan ni ada dalam bahan 1 dan bahan 2. Okey, itu maksud persamaan, persamaan kepentingan. Kepentingan tersebut ada dalam bahan 1 dan bahan 2. Okey, di mana? Di sini. Kamu baca, nanti kamu baca sendirilah. Ada di sini, mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, di sini, membuka peluang pekerjaan. Okey, lagi satu ada di sini, mewujudkan banyak peluang pekerjaan. Okey, maksudnya apa? Persamaan lah di sini. Bidang aquaculture dan juga bidang penternakan lembu mempunyai kepentingan yang sama, iaitu mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, yang itu persamaan, dah selesai. Bagi satu sahaja. Okey, kemudian perbezaan, dia nak perbezaan. Perbezaan kepentingan aquaculture dengan bidang penternakan lembu yang terdapat dalam bahan 1. Okey, maksudnya di sini perbezaan. Bila perbezaan ni maksudnya kepentingan tersebut ada dalam bahan 1 tetapi tiada dalam bahan 2. Itu maksudnya perbezaan. Ataupun kepentingan tersebut ada dalam bahan 2 tetapi tidak disebut dalam bahan 1. Okey, itu maksudnya lah. Kita tengok jawapannya. Perbezaan kepentingan bidang aquaculture dengan bidang penternakan lembu yang terdapat dalam bahan 1 ialah bekalan ikan akan mencukupi. Okey, dalam bahan 1. Maksudnya, bekalan ikan mencukupi ni, bekalan ikan mencukupi tiada dalam bahan 2. Dia cuma ada dalam bahan 1. Perbezaan lah tu maksudnya. Kepentingan ni, isi kepentingan ni cuma ada dalam bahan 1 sahaja. Dia tiada dalam bahan 2. Dia cuma ada dalam bahan 1 sahaja. Tiada dalam bahan 2. Okey, di mana isinya? Di sini. Dia ada banyak sebenarnya. Pelajar boleh pilihlah bekalan ikan mencukupi ataupun pembeli tidak akan terbeban dengan kenaikan harga. Okey, 2 ni tiada dalam bahan 2. Okey, 2 isi ni, bekalan ikan akan mencukupi dan pembeli tidak akan terbeban dengan kenaikan harga, tiada dalam bahan 2. Okey, inilah perbezaannya. Perbezaan yang terdapat dalam bahan 1 lah. Okey, dalam bahan 2 apa pula? Maksudnya dalam bahan 2 ni, isi dalam bahan 2 tiada dalam bahan 1. Apa dia? Okey, mari kita baca lagi jawapannya. Jawapannya di sini dia kata manakala dalam bahan 2 ialah menampung keperluan pasaran tempatan. Okey, maksudnya di sini, isi menampung keperluan pasaran tempatan hanya ada dalam bahan 2 sahaja. Dia tiada dalam bahan 1. Okey, di situlah maksud perbezaan. Okey, mana? Kita cari dalam bahan 2. Menampung keperluan pasaran tempatan. Okey, di sini isi dia. Okey, menampung keperluan pasaran tempatan. Di sini isi dia. Sebabnya di sini hanya ada dalam bahan 2 saja isi ni. Cuma ada dalam bahan 2. Dia tiada dalam bahan 1. Bila kamu baca, kamu tak jumpa isi yang sama sebegini. Okey, berbeza dengan persamaan tadi. Soalan yang dari 2 kan. Soalan dia nak persamaan dan perbezaan kan. Okey, kalau persamaan ni maksudnya kedua-dua isi tersebut mesti ada dalam bahan 1 dan bahan 2. Apa dia persamaan tadi? Kita dah jumpa ni. Peluang pekerjaan. Peluang pekerjaan wujud dalam kedua-dua bahan. Okey, itu isi dia lah. Isi yang dalam persamaan ni. Persamaan kepentingan bidang aquaculture dan bidang peternakan. Okey, dia mewujudkan peluang pekerjaan. Okey, itu jawapan untuk persamaan. Kalau perbezaan ni maksudnya isi tersebut ada dalam bahan 1. Tapi isi tersebut tiada dalam bahan 2. Okey, jawapannya ada tadi di sini. Bekalan ikan akan mencukupi. Isi ini tiada dalam bahan 2. Kamu baca, kamu tak jumpa isi yang sama. Okey, itu perbezaan lah. Perbezaan untuk bahan 1. Okey, perbezaan untuk bahan 2. Sebab soalan ni, dia kata merujuk bahan 1 dan bahan 2 kan. Jadi, kamu kena kaji bahan 1 dan bahan 2. Sebab tu bila dalam jawapan, begini ayat dia. Dia kata kat sini,
perbezaan dalam bahan satu. Kemudian manakala dalam bahan dua, disebut dua-dua, disentuh dua-dua isinya. Bahan satu disentuh, bahan dua pun disentuh lah. Okey, dalam bahan dua saya ulang. Tadi dia cuma ada isinya di sini, menampung keperluan pasaran tempatan. Okey, menampung keperluan pasaran tempatan ni cuma ada dalam bahan dua saja. Dia tak ada dalam bahan satu.